Salam sejahtera, saya Cikgu Wong Ing Feng dari SMK Kampung Nangka Sibu ingin berkongsi satu slot pendidikan moral tingkatan 4 unit 4 dan tingkatan 5 unit 4. Tajuk tingkatan 4 unit 4 penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Dalam unit ini, anda akan belajar tentang 1. Menyenaraikan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. 2. Menjelaskan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 3. Menghuraikan dengan contoh cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 4. Meramalkan kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5. Mengekspresikan perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 6. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Cadangan nilai untuk unit 4 adalah nilai rasional, nilai kebebasan, nilai harga diri, nilai kesederhanaan, dan nilai kerajinan. Jadi, dalam slot ini sebenarnya adalah untuk ulang kaji unit 4 tingkatan 4 dan tingkatan 5. Objektif pembelajaran untuk slot pendidikan moral ini adalah supaya anda dapat belajar tentang 1. Anda boleh menguasai kandungan unit 4 tingkatan 4 dan 5. Anda boleh juga menjawab kuis yang disediakan dalam PowerPoint ini. 3. Anda boleh menjawab soalan struktur dan soalan esei dengan lebih yakin. Pada permulaan, kita seharusnya mengetahui konsep penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Secara umumnya, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. Maklumat boleh dalam bentuk teks, gambar, video atau audio. Teknologi maklumat dan komunikasi ini patut digunakan secara beretika. Etika adalah merujuk kepada pilihan yang tersedia serta untuk membezakan antara yang baik atau yang kurang baik secara moral dari pelbagai situasi yang diberikan. Maksudnya, kita perlu bezakan mana satu yang baik, mana satu yang kurang baik dari aspek moral. Murid-murid, sekarang kita belajar etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Etika pertama adalah berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Berkomunikasi secara berhemah bermaksud menggunakan kata-kata yang sopan dan elakkan daripada menggunakan kata-kata kesat ataupun kata-kata kasar. Sentiasa bercakap menggunakan nada suara yang rendah, mengikut situasi. Yang kedua, tidak muat naik dan muat turun sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Tindakan muat naik bahan orang lain adalah dikenali sebagai plagiat. Plagiat adalah tindakan mempersembahkan semula hasil karya atau bahan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil
sendiri. Ini adalah perkara yang tidak jujur. Jadi, kalau kita menggunakan bahan milik orang lain tanpa keizinan, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Yang ketiga, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh menggugat ketenteraman awam. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, kita tak boleh sebarkan sebarang maklumat dengan sesuka hati ataupun sesuatu maklumat perlu diperoleh atau disahkan kesahihannya terlebih dahulu. Tindakan kita buat sebarang maklumat yang diragui kesahihannya boleh menggugat ketenteraman awam. Sebab apa? Sebab kita takut kadang-kala kita takut dengan keadaan maklumat palsu itu. Perkongsian maklumat yang tidak sahih boleh menjatuhkan maruah seseorang. Etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang seterusnya nombor 4. Berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Keadaan ini merujuk kepada jika ingin menyalurkan maklumat kepada orang tertentu, kita salurkan kepada orang yang sepatutnya. Maksudnya kita perlu mengenal pasti maklumat yang disalurkan adalah kepada individu yang anda ingin salurkan. Keadaan ini adalah untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan maklumat. Nombor 5. Kita tidak boleh mengeksploitasi maklumat dan data pribadi pihak lain. Seperti gambar di sini tunjukkan, kalau kita eksploitasi maklumat dan data pribadi pihak lain, dia merupakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang tidak beretika. Yang keenam, tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi di sini maksudnya menceroboh masuk ke dalam sistem komputer orang lain, terutamanya dengan tujuan mencuri, memusnahkan atau merosakkan data dan maklumat yang tersimpan dalam sistem komputer orang lain. Perbuatan ini adalah salah. Dan perbuatan ini amat merugikan orang lain, serta dia akan menyebabkan kerugian RM1 untuk membayar pulih sistem dan menggugat keselamatan. Jadi kita elakkan menggunakan teknologi maklumat secara tidak beretika. Setelah kita belajar berkaitan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, sekarang pula kita belajar kepentingan penggunaan TMK secara beretika. Apakah kepentingan yang pertama? Nombor 1, meningkatkan kualiti pendidikan. Pendidikan pada masa sekarang perlu selaras dengan perubahan situasi. Jadi, pendidikan mengubah cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berinovasi apabila guru menggunakan TMK. Untuk penggunaan TMK dalam pembelajaran, dia dapat menjimatkan masa dan wang. Maksudnya, cikgu tak perlu banyak menulis di kertas mahjong ataupun cikgu sediakan tulisan di kad-kad yang besar. Jadi yang itu dapat menjimatkan wang dan masa cikgu.
Dan kalau kita kerap menggunakan TMK ini, dia adalah lebih menarik. Dari segi apa? Dari segi contohnya penggunaan gambar yang cantik, menggunakan video untuk menarik perhatian dengan yang lain-lain. Kepentingan yang kedua adalah memperbagaikan perkhidmatan dalam talian. Apabila kita menggunakan TMK, perkhidmatan adalah lebih mesra pengguna. Pengguna tidak perlu lagi bersesat-sesat pergi ke kaunter untuk berbaris untuk dapatkan nombor dan dapatkan perkhidmatan di kaunter. Jadi, terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian untuk perkhidmatan dalam talian. Yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Jadi, murid-murid, biasanya apakah media sosial yang anda gunakan? Instagram pernah guna? Twitter ataupun Facebook? Semua yang ini memudahkan komunikasi maya dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Hubungan sosial dapat dieratkan dengan menggunakan TMK. Selain itu, juga dapat mewujudkan jaringan berasaskan bidang. Kepentingan seterusnya, nombor 4. Perkongsian maklumat. Pelbagai maklumat dapat diperoleh dengan mudah. Kerja penyelidikan dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih sistematik. Maklumat terkini dalam pelbagai bidang dapat disebar luas secara menyeluruh. Contohnya, berita. Berita dari negara lain dan terkini dapat disebarkan secara meluas ke luar negara dalam masa yang sangat pendek. Nombor 5. Menjimatkan kos dan masa. Pelbagai kos seperti kos panggilan telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Cikgu bagi satu contoh. Kalau dibandingkan dengan masa dahulu, tak ada TMK yang digunakan secara meluas. Kita perlu membuat panggilan telefon apabila kita ingin tanya sesuatu dengan rakan. Ataupun kita terus pergi ke rumahnya dengan pengangkutan. Jadi, sekarang dengan adanya penggunaan TMK, kita dapat jimatkan kos panggilan telefon dan pengangkutan. Selain itu, perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang. Telesidang maksudnya kita di mana-mana tempat boleh menyertai mesyuarat asalkan kita ada TMK. Seterusnya, penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Kepentingan penggunaan TMK yang terakhir, nombor 6. Menjanakan ekonomi. Bagaimana penggunaan TMK dapat menjanakan ekonomi? Menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. Murid-murid, apa yang kita perhatikan pada masa sekarang? Seseorang peniaga yang ingin menjalankan perniagaan tidak semestinya mesti bersemuka dengan pelanggannya. Boleh dilakukan secara atas talian. Maksudnya, barang dan perkhidmatan boleh dipromosikan secara meluas. Sama ada dia ingin jual kepada orang tempatan ataupun sehingga ke antarabangsa. Contohnya, kalau peniaga yang menjalankan ataupun membuka kedai di Sibu, dia hanya mampu untuk melayan pelanggan di Sibu sahaja. Kalau sekiranya dia menggunakan TMK,
Dia boleh menjalankan perniagaannya sehingga ke luar negara. Penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Kita jual barang, promosikan barang dalam talian. Pembayaran pun dijalankan dalam talian juga. Tak perlu lagi menggunakan wang tunai. Kita hanya menggunakan TMK sahaja dapat membuat pembayaran. Sekarang, kita belajar contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Penggunaan akaun email. Cikgu percaya bahawa semua murid mempunyai akaun email, sama ada Gmail, Yahoo Mail ataupun yang lain-lain. Apabila kita menggunakan akaun email, pastikan kita rahsiakan kata laluan dan kongsi alamat email dengan orang yang dipercayai sahaja. Kita tidak menggunakan maklumat palsu semasa membuat pendaftaran email. Kita juga perlu menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Bagaimana kita berhati-hati? Contohnya, fail atau surat boleh dihantar dan diterima dengan mudah dan pantas walaupun berada pada jarak yang jauh. Jadi, apabila kita menyebarkan maklumat, kita perlu sebarkan maklumat yang sahih dan terbukti kebenarannya. Tak boleh hantar maklumat palsu dengan sewenang-wenangnya. Sebab ini berkaitan dengan isu keselamatan data pribadi anda. Baik, seterusnya adalah contoh yang kedua. Sebelum cikgu mengajar contoh yang kedua, marilah kita tengok satu tayangan video. 豆苗ふわたまスープ。あっさりコクうまマルトリガルスープ。Baik, setelah kamu tengok tayangan video tadi, adakah kamu tahu contoh yang seterusnya adalah berkaitan dengan apa? Tayangan video tadi walaupun menggunakan bahasa yang tidak difahami, iaitu bahasa Jepun, tapi apabila kita tengok tayangan video itu, kita faham apa yang ingin disampaikan, betul? Itulah berkaitan dengan iklan. Jadi, penggunaan pengiklanan dalam TMK pun perlu secara beretika. Pengusaha, pengiklan tidak boleh menipu pengguna atau masyarakat semasa mengiklankan barangan dan perkhidmatan. Mereka perlu berintegriti atau jujur supaya pengguna berasa tidak tertipu, iaitu dengan memaparkan maklumat yang jelas tentang sesuatu barangan. Barangan yang dijual perlulah menepati sukatan dan spesifikasi yang sepatutnya. Barangan yang dijual tidak boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Mereka yang membuat periklanan perlulah bersaing secara sehat dengan tidak memburukkan barangan dan perkhidmatan pihak lain. Biasanya, yang berkaitan dengan penggunaan periklanan dalam pendidikan moral ia sentiasa dikaitkan dengan isu penipuan dalam iklan oleh peniaga. Jadi, murid-murid perlu berhati dalam pelbagai isu yang berkaitan dengan iklan, iaitu penipuan.
Okey, penipuan dalam pengiklanan. Contoh yang seterusnya, nombor 3. Sebelum cikgu jelaskan contoh yang ketiga, murid-murid perhatikan dua gambar animasi sini. 1. Upload file. Yang kedua, downloading. Murid-murid sudah tahu contoh yang seterusnya berkaitan dengan apa? Betul. Adalah berkaitan dengan memuat turun dan memuat naik. Kita perlu mendapat kebenaran tuan atau pemilik gambar, lagu, video atau filem sebelum menggunakannya. Kita tidak boleh memuat naik atau muat turun bahan-bahan yang negatif, seperti berita khabar angin, bahan lucah dan sebagainya. Kita juga tidak boleh memuat naik atau muat turun perisian yang tidak berlesen. Ini adalah berkaitan dengan isu cetak rompak. Bahan dan karya yang diplagiat boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Hak Cipta 1987. Pengguna tak boleh memuat turun dengan memuat naik bahan dari internet dengan sewenang-wenangnya. Murid-murid, sekarang cikgu berikan satu kuis kepada anda untuk menjawab. Tengok kepada tajuk, berikan 3 contoh penggunaan TMK secara beretika. Masa akan diberikan kepada anda untuk menjawab soalan kuis ini. Masa yang diberikan adalah 1 minit lebih. Jadi, murid-murid ikut kepada jam yang ada pada sini untuk menjawab kuis. Anda boleh menjawab sekarang. Baik, masa sudah tamat. Murid-murid sudah siap untuk menjawab 3 contoh penggunaan TMK secara beretika? Marilah sekarang kamu semak jawapan anda sendiri sama ada betul ataupun salah. Jawapan pertama, penggunaan akaun email. Yang kedua, memuat turun dan memuat naik. Yang ketiga adalah penggunaan pengiklanan. Syabas dan tahniah kepada murid-murid yang betul ketiga-tiga jawapan tersebut. Sesiapa yang didapati memberikan jawapan yang salah, sila berusaha lagi untuk membuat ulang kaji tentang pelajaran yang
lepas. Seterusnya, kita belajar berkaitan dengan kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. A. Ketidaktepatan maklumat. Ketidaktepatan maklumat boleh mengelirukan dan menyebabkan masyarakat panik. Selain itu, ketidaktepatan maklumat ini boleh menimbulkan fitnah, buruk sangka atau gosip. Selain itu, ia juga boleh mengaibkan, memalukan dan menjatuhkan maruah orang lain. Kesan seterusnya, B. Isu keselamatan. Semakin maju teknologi maklumat dan komunikasi, semakin tinggi kadar jenayah cyber yang berlaku. Risiko data peribadi diceroboh, digodam dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sering berlaku. Ia juga terdedah kepada buli cyber, khasnya kanak-kanak dan remaja yang selalu dalam talian di media sosial. Kelicikan penjenayah cyber mengancam keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Penipuan jual beli atas talian juga berlaku. Ia telah membawa kerugian yang besar kepada pembeli atau pengguna. Selain itu, jika sistem pertahanan negara digodam dan kebocoran rahsia kerajaan mendedahkan negara kita kepada ancaman anasir luar. Contohnya, ketirisan maklumat ketenteraan negara memudahkan anasir luar merancang strategi untuk menyerang negara kita. Jadi, negara kita tidak aman lagi. C. Serangan pelbagai virus. Virus komputer merupakan program komputer yang digunakan untuk merosakkan komputer, laman sesawan dan telefon pintar. Serangan pelbagai virus ini telah menjejaskan sistem rangkaian komputer dan pangkalan data yang mengganggu urusan harian yang bergantung kepada komputer, laptop dan telefon pintar. Ia juga menjejaskan operasi syarikat, kilang, pejabat dan organisasi yang bergantung kepada teknologi maklumat. Kesan yang seterusnya D. Terdedah kepada bahan-bahan negatif. Bahan-bahan negatif seperti pornografi, ideologi melampau dan budaya hidup yang sungsang boleh mempengaruhi pemikiran remaja. Selain itu, ia akan meningkatkan masalah sosial dalam masyarakat. Ia juga mendorong perlakuan yang tidak diingini berlaku. Contohnya, budaya hedonisme. Murid-murid, adakah anda tahu apa itu hedonisme? Pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika mendatangkan kesan ketagihan penggunaan. Seseorang yang ketagih menggunakan TMK, maka pembaziran masa akan berlaku sebab terlalu seronok bermain permainan video dalam talian dan media sosial. Selain itu, mereka juga akan menggunakan masa yang lama untuk melayari laman web sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Ini telah menyebabkan mereka mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak dalam keluarga. Jadi, ia juga menjejaskan hubungan kekeluargaan dan hubungan dengan kawan-kawan.
Selain itu, ia juga mengganggu tugas harian dan prestasi kerja atau prestasi akademik. Untuk murid-murid yang sedang belajar, jika mereka ketagih dengan penggunaan TNK, maka masa untuk membuat ulang kaji dan belajar telah diabaikan. Jadi, ini telah berlakunya penurunan atau kemerosotan prestasi akademik seseorang murid. Baik, sekarang murid-murid sila hasilkan satu peta iting tentang kesan pengabaian penggunaan TMK secara beretika. Peta iting ini murid-murid boleh pilih ikut kesesuaian anda sendiri. Selepas anda lukis peta iting ini, boleh dihantar kepada guru pendidikan moral anda untuk disemak. Ini merupakan info tambahan bagi Unit 4 berkaitan dengan penggunaan TMK secara beretika. Peraturan dan undang-undang berkaitan dengan penyalahgunaan TMK atau jenayah cyber di Malaysia dikawal menggunakan akta seperti berikut. Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Agensi kerajaan yang memantau penggunaan internet di Malaysia ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Jadi info tambahan ini murid-murid sila hafalkan untuk kegunaan menulis jawapan dalam pendidikan moral. Jika seseorang itu menyebarkan isu-isu sensitif berkaitan dengan agama, kaum, kewarganegaraan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, maka individu tersebut boleh ditangkap dan didakwa menggunakan Akta Hasutan 1948. Bagi melindungi hasil karya atau harta intelek, kerajaan telah mengubah Akta Hak Cipta 1987. Agensi kerajaan berkaitan dengan hak cipta dan harta intelek adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Jadi, murid-murid sila ingat yang dibawakan warna merah ini ya. Yang ini sangat berguna semasa dalam peperiksaan pendidikan moral. Seterusnya, kita belajar Unit 4 tingkatan 5. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Dalam unit ini, anda akan belajar 1. Menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi kesejahteraan sejagat. 2. Mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. 3. Menghuraikan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. 4. Mencerahkan implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. 5. Mengekspresikan perasaan apabila menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. 6. Menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat.
Dalam unit 4 tingkatan 5 ini, anda akan belajar nilai-nilai berkaitan dengan nilai rasional, nilai kebebasan, nilai hormat dan nilai berdikari. Ini merupakan cadangan nilai yang sesuai digunakan dalam unit 4 dan isu-isu yang berkaitan dalam unit 4. Konsep. Kita perlu belajar konsep terlebih dahulu. Kamu lihat poster di sini? Bukan semuanya benar di internet. Tidak pasti, jangan kongsi. Ini adalah berkaitan dengan kesahihan maklumat di internet. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat mestilah berdasarkan undang-undang dan peraturan. Maklumat yang disebarkan mestilah sahih untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Contohnya kita lihat kempen elakkan penyebaran berita palsu yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Tidak pasti, jangan kongsi. Ini adalah kempen yang dilancarkan oleh kerajaan. Jadi, semasa dalam peperiksaan, jika ada soalan yang tanya kepada murid-murid untuk menyatakan nama kempen, murid-murid boleh menggunakan kempen sedia ada ini sebagai jawapan anda. Murid-murid, sekarang kita lihat contoh sumber dan maklumat yang sahih. 1. Laporan penyelidikan. Sama ada jurnal, artikel dan tesis. 2. Surat edaran kerajaan, surat perkeliling. 3. Kitab, buku ilmiah, buku teks. 4. Laman sesawan yang diiktiraf. 5. Individu dan pihak berautoriti. Akhir sekali adalah ensiklopedia. Baik murid-murid, sekarang cikgu bagi satu soalan kuis. Senaraikan contoh sumber maklumat yang sahih. Yang tadi cikgu ajar ada berapa? Ada 6. Murid-murid sila senaraikan 6 contoh sumber maklumat yang sahih. Masa yang diberikan adalah 1 minit 30 saat. Anda boleh mula jawab sekarang. Baik, murid-murid, masa sudah tamat. Jawapan anda perlu semak sendiri. Tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Pastikan kesahihan sesuatu maklumat. Kita perlu mengenal pasti kesahihan sesuatu maklumat dengan melihat asal-usul
sumber maklumat tersebut dan siapa yang menyebarkan, sama ada individu atau pihak yang berautoriti. Menentukan sama ada sesuatu maklumat boleh dipercayai atau tidak boleh dipercayai. Kita perlu memahami maklumat yang dibaca dengan mencari fakta dan bukannya pendapat yang diberikan. Membuat pencarian dengan lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Kita juga menyemak maklumat yang sama daripada pelbagai sumber. Seterusnya, dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Kita boleh merujuk kepada pihak yang berautoriti untuk mengesahkan maklumat yang diterima, atau kita membuat semakan melalui laman web sebenarnya.my tentang maklumat yang disebarkan melalui media sosial. Menyatakan sumber rujukan. Kita perlu memberitahu sumber rujukan yang digunakan bagi sesuatu maklumat. Kita boleh menyatakan bagaimana sumber rujukan diperoleh, seperti melalui ensiklopedia, surat edaran kerajaan, surat berkeliling, dan laporan penyelidikan. Sumber rujukan adalah penting supaya pembaca mengetahui sumber yang digunakan oleh penyampai maklumat dan membantu mereka membuat rujukan tambahan dengan lebih mudah. Sebarkan berita atau maklumat yang tidak menyentuh isu sensitif. Kita perlu menyampaikan kandungan yang tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti isu kewarganegaraan, hak keistimewaan orang Melayu, kedaulatan raja, keagamaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita perlu juga mengelakkan penyebaran berita atau maklumat yang akan menyebabkan perselisihan faham dan menyebabkan keadaan huru-hara dalam kalangan masyarakat berlainan kaum. Tata cara yang seterusnya. Elakkan daripada memuat naik isu negatif, kurang sopan atau pornografi melalui laman sosial. Kita tidak boleh membincangkan isu negatif disebabkan sikap prasangka, cetusan hati dan emosi yang tidak stabil. Kita juga tidak boleh memuat naik foto diri yang kurang sopan. Selain itu, kita juga tak boleh memuat naik foto dan video lucah melalui laman sosial. Elakkan daripada membuat serangan peribadi terhadap pihak yang lain. Kita tidak menggunakan sumber untuk menghantar foto yang menjatuhkan maruah seseorang individu. Kita perlu memahami bahawa media sosial bukan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian yang berlaku. Jadi, kita tidak boleh menyalahgunakan sumber untuk menyuarakan rasa kebencian dan ketidakpuasan terhadap seseorang. Kita tidak boleh menyampaikan kandungan yang berbentuk cemohan yang dianggap sebagai serangan peribadi. Tidak memanipulasikan sesuatu isu untuk kepentingan sendiri. Sikap yang sengaja memanipulasikan isu untuk menimbulkan rasa kurang selesa masyarakat dalam konteks masyarakat Malaysia. Kita perlu menghargai kebebasan di media sosial
kebebasan bersuara dan kebebasan berhimpun dengan tidak memanipulasikan maklumat demi kepentingan peribadi. Tidak menokok tambah maklumat atau isi kandungan. Kita perlu memastikan maklumat yang dilaporkan adalah benar dan tepat tanpa sebarang unsur tokok tambah. Kita juga tidak boleh mereka fakta palsu atau isi kandungan tambahan untuk menjadikan sesuatu maklumat lebih menarik untuk dibaca. Tidak menggodam atau mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain. Menceroboh masuk ke dalam sistem komputer orang lain adalah salah di sisi undang-undang. Elakkan mencuri, memusnahkan data dan maklumat yang disimpan dalam sistem komputer. Kita tidak boleh mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain dan menjatuhkan reputasi serta menjalankan kegiatan jenayah cyber. Tidak mencetak atau memplagiat bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Mengelakkan pencabulan hak cipta atau hak eksklusif yang melindungi karya atau hasil ciptaan seseorang pemilik asal karya. Memahami bahawa karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya terbitan dilindungi di bawah perlindungan hak cipta. Jika didapati melakukan plagiat, individu tersebut boleh dikenakan hukuman undang-undang di bawah Akta Hak Cipta. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. 1. Menyentuh isu sensitif yang boleh menggugat perpaduan. Memberikan pandangan tanpa batasan. Contohnya, menggunakan hak kebebasan bersuara untuk mengeluarkan fikiran tanpa batasan sehingga menjejaskan perpaduan kaum. Mengeluarkan kenyataan yang boleh menyentuh isu-isu sensitif tentang sesuatu kaum. Selain itu, memberikan pandangan tentang isu sensitif sehingga menyentuh isu perkauman. Menokok tambah maklumat yang diterima sehingga menimbulkan konflik perkauman. Contohnya, mereka cerita dan menipu tentang sesuatu maklumat supaya dia menjadi lebih menarik. Menambahkan fakta palsu tentang sesuatu maklumat yang diperoleh sehingga menyebabkan pertelingkahan. 2. Menggodam dan menyebarkan maklumat sulit. Menceroboh maklumat untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan menggodam laman web agensi kerajaan atau organisasi akan menyebabkan kerugian besar dalam menampung kos baik pulih sistem. Menggodam laman web yang digunakan oleh agensi kerajaan untuk memperoleh dan menyebarkan maklumat sulit. Menyebarkan maklumat tentang pengurusan kewangan negara dan tahap keupayaan keselamatan negara. Mencipta akaun dan identiti palsu. Menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mencipta akaun dan identiti palsu. Tidak gunakan foto sendiri dan sebaliknya menggunakan foto orang lain tanpa kebenaran pemiliknya. Menggunakan nama palsu semasa mendaftar akaun baharu melalui media sosial. 3. Menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat.
Maklumat yang disampaikan tidak jamin kesahihannya. Maklumat yang disampaikan adalah tidak lengkap dan tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dari segi apa, bagaimana, bila, di mana, siapa dan mengapa. Tindakan penyebar maklumat palsu menimbulkan kekeliruan kepada penerima maklumat dan orang awam. Penyebaran maklumat tanpa usul periksa menyebabkan maklumat palsu tersebar dengan cepat. Memfitnah dan memburuk-burukkan pihak lain. Menular fitnah dan kata-kata negatif dalam masyarakat adalah rujuk kepada penyebaran fitnah untuk menjatuhkan maruah orang lain bagi tujuan membalas dendam atau mengeluarkan kata-kata negatif melalui media sosial untuk mencemarkan imej seseorang. Selain itu, menulis komen negatif dalam media sosial sama ada menggunakan media sosial untuk menulis komen negatif sebab perasaan tidak puas hati terhadap sesuatu pihak. Menulis komen yang menggunakan bahasa yang kesat, tidak sopan dan boleh menyinggung perasaan orang lain. Akhir sekali, penyelewengan data atau maklumat. Mengeksploitasi maklumat individu atau organisasi untuk kepentingan sendiri. Contohnya, menggunakan maklumat pribadi individu lain seperti alamat, foto dan nombor telefon untuk melakukan penipuan dalam talian. Menyalahgunakan maklumat untuk menimbulkan fitnah dan kabar angin. Selain itu, menimbulkan situasi huru-hara dan keadaan porak-poranda. Membocorkan maklumat penting individu atau organisasi. Individu yang tidak bertanggungjawab menjual maklumat pribadi individu atau maklumat sulit organisasi kepada pihak lain. Membocorkan maklumat individu atau organisasi yang diketahui untuk memperoleh wang dengan lebih mudah. Jadi, ini semuanya merupakan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Akhir sekali adalah implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Implikasi itu dibahagikan kepada tiga pihak yang utama: diri, masyarakat, dan negara. Kesan kepada diri atau implikasi kepada diri. Menjatuhkan imej dan reputasi diri. Pengguna media sosial membuat aduan tentang penyalahgunaan data pribadi, penipuan internet dan kandungan internet yang berbahaya. Mereka akan dikenakan tindakan undang-undang kerana menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Jadi ini akan menjatuhkan imej diri. Seterusnya, terdedah kepada ancaman keselamatan diri. Apabila dimarahi dan dikecam oleh pengguna media sosial yang lain kerana penyebaran maklumat palsu, maka individu itu mungkin menjadi mangsa buli cyber. Seterusnya, mencetuskan konflik diri dan pertengkaran. Apabila seseorang individu memberikan pendapat yang mengguris hati orang lain sehingga menimbulkan konflik, ia akan menyebabkan pergaduhan berlaku kerana penggunaan bahasa yang kesat atau bahasa yang tidak sopan.
Kesan kepada masyarakat. Terpengaruh dengan budaya negatif. Masyarakat turut serta menyebarkan berita yang tidak benar untuk mengaburi mata orang ramai. Masyarakat menabur fitnah terhadap pemimpin negara dan kaum yang lain ini akan menyebabkan budaya yang tak baik berlaku di negara kita. Menggugat perpaduan dan ketenteraman awam. Menyebabkan kebimbangan dan kerisauan dalam kalangan masyarakat. Sebab wujudnya banyak spekulasi negatif tentang sesuatu mesej yang tidak benar. Akhir sekali adalah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sikap yang tidak bertanggungjawab untuk kongsikan sesuatu maklumat yang tidak sahih akan menjejaskan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat. Negara. Implikasi kepada negara. Risiko keselamatan dan kebocoran maklumat sulit. Mengkhianati negara sendiri dengan membocorkan rahsia rasmi kerajaan dan maklumat sulit kepada pihak luar akan menyebabkan keselamatan negara terjejas. 2. Menjejaskan imej dan reputasi negara. Ini telah menunjukkan kelemahan negara dalam usaha menangani masalah penyebaran berita palsu dan menunjukkan bahawa negara tidak tegas dalam melaksanakan undang-undang bagi mengekang penggunaan sumber dan penyebaran maklumat palsu. Akhir sekali adalah kesejahteraan negara tergugat. Penggoda menceroboh sistem pertahanan dan keselamatan negara. Penggoda juga menjualkan maklumat sulit negara kepada pihak yang lain. Jadi, pihak lain akan campur tangan dalam urusan pentadbiran negara. Ini menyebabkan kesejahteraan negara tergugat. Itu sahaja untuk kandungan pembelajaran tingkatan 5 unit 4. Murid-murid, setelah cikgu ulang kaji bersama dengan anda berkaitan dengan tingkatan 4 unit 4 serta tingkatan 5 unit 4, sekarang beralih pula kita buat ulang kaji tentang soalan struktur bahagian A untuk unit 4 bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sila baca pernyataan yang diberikan. Gejala fitnah cyber melalui hasutan, penipuan, komen menghina dan penyuntingan. Fakta serta banyak lagi kontroversi disebarkan melalui internet dan laman sosial. Segelintir ahli masyarakat pula mudah membuat kesimpulan dan menghukum seseorang bersandarkan maklumat yang diviralkan dalam media sosial seperti Facebook, WeChat, Instagram dan sebagainya. Baca soalan A. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah etika penggunaan teknologi maklumat yang harus dipatuhi untuk mengelakkan gejala fitnah cyber? Jadi, kehendak soalan adalah murid-murid sila jawab apakah etika penggunaan teknologi maklumat. Jawapan anda perlu berikan sekurang-kurangnya 2 untuk memenuhi markah 2 markah. Baik, jawapannya adalah tidak muat naik komen negatif. Tidak menyebarkan berita atau maklumat palsu. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Soalan B. Terangkan 2 kesan jika gejala fitnah cyber tersebut berleluasa. Murid-murid sila perhatikan soalan ini.
Kehendak soalan adalah minta untuk terangkan dua kesan. Lepas itu, peruntukan markah adalah 4 markah. Maksudnya, apabila murid memberikan kesan, pastikan ada ayat penerangan untuk kesan tersebut. Baik, fikirkan jawapan anda yang bersesuaian. Okey, jawapan pertama. Menjejaskan maruah seseorang. Huraian lanjutan dipandang serong oleh masyarakat. Jika murid hanya tulis menjejaskan maruah seseorang, maka anda hanya boleh dapat 1 markah untuk ayat tersebut. Huraian perlu dibuat supaya anda boleh dapat 2 markah untuk 1 kesan. Kesan yang kedua, menimbulkan perselisihan faham. Huraian seterusnya, masyarakat akan menjadi huru hara. Perselisihan faham merupakan kesan. Jadi, perlu ada huraian lanjutan bagi kesan yang kedua, iaitu perselisihan faham. Baik, seterusnya adalah soalan C. Soalan C, jelaskan nilai universal yang harus diamalkan oleh ahli masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi maklumat seperti isu fitnah di atas. Kehendak soalan adalah jelaskan nilai universal. Jelaskan nilai universal, peruntukan markah pun 4 markah. Jadi, yang diberikan adalah 2 huruf Roman. Berapakah nilai yang perlu dibuat dalam jawapan C ini? Betul. Untuk soalan C, murid-murid seharusnya buat 2 nilai. Huruf Roman 1, anda boleh tulis nilai rasional. Tetapi setakat menyatakan nilai tak boleh dapat markah penuh. Anda perlu menjelaskan nilai rasional ini. Huraiannya adalah masyarakat harus mengambil kira kesan buruk tindakan tersebut dengan tidak muat naik maklumat palsu. Ini adalah huraian bagi nilai rasional. Nilai yang kedua, nilai bertanggungjawab. Huraian bagi nilai bertanggungjawab, murid-murid boleh tulis, masyarakat harus mematuhi etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan berhemah. Baik, sekarang kita lihat soalan 2. Untuk pengetahuan murid-murid, latihan yang cikgu ambil ini adalah dari latihan Semarak Kasih, Keluaran JPN Sarawak. Jadi, kalau murid-murid berminat untuk membuat latihan tersebut, sila minta dengan guru-guru anda berkaitan dengan latihan pendidikan moral Semarak Kasih. Soalan 2. Maklumat berikut berkaitan dengan Akta Hak Cipta. Melalui Akta Hak Cipta 1987, filem adalah salah satu karya yang dilindungi oleh undang-undang, sekiranya memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam akta berkenaan. Apabila sesuatu karya mendapat perlindungan undang-undang hak cipta, contohnya filem, maka aktiviti melibatkan pengeluaran semula karya tersebut dalam apa jua bentuk, penyampaian tayangan, pengedaran salinan melalui jualan, dan penyewaan secara komersial kepada orang awam perlu mendapat keizinan daripada pemunya hak cipta. Selain contoh di atas, senaraikan 2 contoh karya lain yang turut dilindungi oleh Akta Hak Cipta. Di sini peruntukan markah adalah 2 markah. Jadi murid-murid perlu senaraikan 2 contoh karya lain.
Okey, huruf Roman 1 kamu tulis karya sastra. Yang kedua, karya muzik. Jika murid-murid mengetahui contoh yang lain selain daripada dua ini, maksudnya ada jawapan tambahan, anda dialu-alukan untuk menambah jawapan lagi. Soalan B. Jelaskan nilai universal yang perlu diamalkan oleh seseorang individu yang ingin menggunakan mana-mana karya berhak cipta agar tidak melanggar Akta Hak Cipta. C. Ramalkan dua kesan daripada perbuatan cetak rompak filem terhadap industri perfilman. Murid-murid perhatikan dua soalan ini. Peruntukan markah adalah 4 markah bagi setiap soalan. Tapi kehendak jawapan adalah 2 huruf Roman sahaja. Perhatikan soalan B, dia minta jelaskan nilai universal. Jadi, jika murid-murid hanya menyatakan nilai yang berkaitan, anda hanya mampu dapat markah penuh 2 markah sahaja. Pastikan setiap nilai yang dinyatakan perlu disertai dengan huraian untuk nilai tersebut. Baru anda boleh dapat markah penuh, iaitu 4 markah. Soalan C pun sama. Ramalkan 2 kesan. Walaupun dia hanya minta 2 kesan, tetapi jangan lupa untuk memberikan huraian lanjutan bagi kesan tersebut. Setiap kesan perlu disertai bersama ataupun diikuti dengan satu huraian lanjutan. Untuk memantapkan jawapan anda supaya boleh dapat 4 markah penuh. Cikgu berikan jawapan contoh cadangan jawapan kepada anda untuk rujuk. Soalan B. Nilai rasional. Huraian bagi nilai rasional anda boleh tulis seseorang individu. Seseorang individu merupakan watak yang diambil dari soalan B. Seseorang individu perlu bertindak wajar dengan menyatakan sumber karya yang digunakan. Huruf Roman 2. Nilai yang kedua adalah nilai kebebasan. Seseorang individu harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Ini merupakan huraian bagi nilai. Jadi untuk mengelakkan kehilangan markah, pastikan setiap nilai yang dipilih mesti diikuti dengan huraian lanjutan. Soalan C. Berkaitan dengan kesan. C. Huruf Roman 1. Industri perfilman akan mengalami kerugian. Industri perfilman itu adalah watak dalam soalan C. Apakah kesan terhadap industri perfilman? Mereka akan mengalami kerugian. Lepas itu, huraian lanjutan. Telah membelanjakan kos yang tinggi dan masa yang lama untuk menerbitkan sebuah filem. Maksudnya di sini, industri perfilman dia mengalami kerugian kalau ada perbuatan cetak rompak filem terhadap mereka. Sebab mereka telah membelanjakan kos yang tinggi dan masa yang lama untuk menerbitkan sesebuah filem. Kalau senang-senang dicetak ataupun dikenakan cetak rompak, maka mereka akan mengalami kerugian. Yang kedua, kualiti filem merosot. Lepas itu perlu disertai bersama dengan huraian lanjutan. Filem akan hilang keaslian. Maksudnya semua orang kopi ataupun buat salinan digunakan dengan sesuka hati. Filem ini akan hilang keasliannya. Baik murid-murid, sekarang kita belajar pula
Bagaimana untuk menulis soalan esei bahagian B? Dalam kertas pendidikan moral, bahagian B merupakan soalan esei pendek di mana ada 2 soalan dibekalkan. Pelajar hanya perlu pilih satu untuk dijawab. Ini adalah contoh soalan yang cikgu dapat dari modul Semerak Kasih keluaran JPN Sarawak. Jika murid-murid berminat untuk membuat latihan modul Semerak Kasih, sila dapatkan daripada guru moral anda. Lihat kepada soalan 3. Maklumat berikut berkaitan dengan penggunaan ICT. Murid-murid boleh baca maklumat tersebut dalam masa 1 minit boleh? Baik, soalan dia adalah berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah anda memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika sepanjang masa anda menyertai PDP secara dalam talian? Cikgu percaya bahawa semua anda pernah terlibat dalam aktiviti PDP secara dalam talian. Jadi, anda perlu menjawab, bagaimanakah anda memanfaatkan penggunaan TMK ini semasa anda gunakan dalam PDP secara dalam talian. Anda perlu justifikasikan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Peruntukan markah untuk soalan ini adalah 10 markah. Baik, cikgu tunjukkan contoh jawapan. Contoh jawapan untuk menjawab soalan bahagian B. Anda boleh menggunakan cara menyatakan nilai universal terlebih dahulu, selepas itu menjawab kehendak soalan. Contohnya, kalau ikut cara di sini adalah kamu nyatakan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kerajinan, nilai kebebasan dan nilai kesederhanaan. Kamu boleh kena pasti sekurang-kurangnya 3 nilai utama. 3 nilai utama. Jika anda rasa ada jawapan lebihan, boleh ditulis juga. Tiada masalah untuk menulis jawapan lebihan. Seterusnya, anda perlu menjawab bagaimana anda memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika sepanjang masa anda menyertai PDP secara dalam talian. Maksudnya jawapan anda perlu berkaitan dengan pembelajaran atas talian. Baik, jawapan anda, contoh jawapan di sini ya. Saya mencari maklumat untuk tugasan harian melalui laman sesawan yang disediakan. Okey, ini adalah jawapan anda yang pertama. Yang kedua, selepas belajar, saya menghantar tugasan kepada guru untuk disemak melalui Google Classroom. Ini adalah penggunaan TMK dalam talian. Bagaimana anda memanfaatkan. Jadi perlu berhati-hati apabila anda memberi huraian. Contohnya ayat yang kedua. Jika anda menulis, selepas belajar, saya hantar tugasan kepada guru. Ayat kamu terkandung di sini, maka tidak dapat menunjukkan bahawa anda memanfaatkan penggunaan
penggunaan TMK dalam talian, dalam pembelajaran. Jadi mungkin ayat ini akan kehilangan markah. Huraian ini kamu perlu tulis untuk disemak melalui Google Classroom. Yang ketiga, saya mengikuti Google Meet atau Zoom untuk memperoleh pengetahuan semasa pandemik COVID-19. Ini adalah manfaat Google Meet dengan Zoom. Semasa membuat kerja yang memerlukan penghasilan video, saya menghasilkan video yang menarik melalui pelbagai aplikasi. Aplikasi ini juga merujuk kepada penggunaan TMK. Berikan contoh. Contoh ini juga ada markah. Kamu tuliskan contoh-contoh aplikasi yang anda gunakan. Saya sentiasa melayari portal pendidikan untuk mendapat kefahaman yang lebih tentang sesuatu mata pelajaran. Ini adalah pembelajaran atas talian menggunakan TMK dalam PDP dalam talian. Contohnya apa boleh kamu dapat? Eksperimen sains. Kamu bagi contoh pun boleh dapat markah juga. Penggunaan internet untuk mengakses maklumat semasa proses pembelajaran. Internet ini telah menunjukkan bahawa anda memanfaatkan TMK. Saya membuka study group dalam grup apa? WhatsApp, Telegram ataupun WeChat. Ini adalah kamu gunakan aplikasi TMK untuk membantu anda dalam pembelajaran. Contoh yang bagus. Saya guna TMK untuk meningkatkan kemahiran dari segi menulis, mendengar dan membaca melalui aplikasi Duolingo. Ini juga merupakan cara anda memanfaatkan penggunaan TMK. Okey, ini adalah huraian-huraian, cadangan huraian yang boleh anda tulis dalam jawapan anda. Baik, sudah faham bagaimana cara untuk menulis bahagian B soalan esei? Jika masih ragu-ragu lagi, anda boleh rujuk nasihat guru pendidikan moral anda. Murid-murid, sekarang kita belajar bahagian C, bagaimana cara untuk menjawab soalan esei yang wajib dijawab dalam peperiksaan. Bahagian C ada 2 soalan esei yang wajib dijawab. Jadi dalam peperiksaan perlu memandang penting terhadap bahagian ini sebab bahagian ini merangkumi 40 markah. Murid-murid, kamu lihat soalan 4. Buli cyber. Gambar raja yang ditunjukkan adalah buli cyber. Soalan A. Buli cyber didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon seluler, email, mesej segera dan jaringan sosial yang bertujuan menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Baik, kehendak soalannya adalah huraikan kesan-kesan buli cyber terhadap mangsa. Jadi, murid-murid, kamu perlu gariskan ataupun semasa dalam membuat latihan, cuba untuk gariskan. Kehendak soalannya adalah kesan-kesan buli cyber, wataknya terhadap siapa adalah terhadap mangsa. Jadi, rujuk kepada kehendak soalan, cikgu berikan cadangan jawapan kepada anda. Baik. Individu yang dibuli akan tertekan dengan hinaan yang diterima daripada pembuli. Ini adalah kesan pertama. Individu yang dibuli ini rujuk kepada mangsa. Akan tertekan. Ini adalah kesannya. Tertekan dengan apa? Dengan hinaan yang diterima daripada pembuli. Kamu boleh buat lanjutan daripada tertekan ini. Tertekan itu dari segi apa?
Mangsa akan menghadapi tekanan mental dan emosi. Apabila masalah ini secara berterusan, maka mangsa akan mengalami masalah apa lagi? Kemurungan. Masalah kemurungan mungkin mengakibatkan kematian. Kenapa akan menyebabkan kematian? Anda jelaskan kerana mangsa bunuh diri ataupun terlibat dalam kes bunuh diri. Tindakan pembuli biasanya memalukan mangsa dan mengakibatkan mangsa mengalami kesan fizikal. Okey, kesan fizikal ini rujuk kepada apa? Rujuk kepada pola makan dan tidur mereka. Okey, siang tak boleh makan, waktu malam tak boleh tidur. Mangsa juga akan hilang fokus dalam kerja-kerja seharian. Takut kan? Murung, lepas itu tak makan, tak tidur, dia mesti akan hilang fokus. Biasanya mangsa akan kurang bersosial dengan orang lain kerana perasaan tidak selamat. Mangsa yang kena buli ini biasanya mereka kurang bersosial sebab mereka berasa tidak selamat. Seterusnya, mangsa juga akan kehilangan keyakinan diri. Ya, betul. Kalau orang yang kurang bersosial, dia mestilah kurang yakin diri. Perkongsian negatif dalam laman sosial akan menghantui mangsa buli. Ini juga merupakan kesannya. Dia akan mengalami trauma. Ini adalah yang sangat serius, trauma yang berpanjangan. Ini juga menyebabkan kebimbangan yang berterusan. Kebimbangan yang berterusan juga merupakan kesan terhadap mangsa. Ini adalah cara-cara anda untuk menjawab esei bahagian C. Okey, bahagian C. Jadi kalau kamu tengok kurungan yang cikgu buat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 11 ayat. Okey, di sini ada 11 ayat. Jadi sekiranya semua betul, anda boleh dapat markah penuh. Di sini cikgu bagi 11 ayat, adakah anda akan mendapat ekstra markah? Jawapannya adalah tidak. Sebab markah maksimum adalah 10 markah. Tetapi, murid-murid digalakkan untuk memberikan jawapan lebihan. Kenapa? Ini adalah disebabkan untuk mengelakkan kehilangan markah jika anda memberikan ayat atau penerangan yang tidak menepati kehendak soalan. Contohnya, dari 11 ayat yang anda berikan, kemungkinan besar ada 2 ataupun 3 ayat yang salah. Jadi, kalau ada ayat yang salah, anda mungkin tidak boleh dapat 10 markah penuh. Nasihat cikgu adalah sila memberikan jawapan lebihan untuk memastikan anda boleh menguasai markah maksimum. Baik, kita sambung B. B masih lagi soalan 4 berkaitan dengan buli cyber. Pada pendapat anda, apakah cara yang sesuai untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli cyber? Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Baik, kehendak soalan adalah, pada pendapat anda, apakah cara yang sesuai untuk anda elakkan diri daripada jadi mangsa buli cyber? Perlu berikan jawapan cara elakkan diri daripada menjadi buli cyber. Tetapi perlu berhati-hati, soalan ini minta nilai universal yang dipelajari. Maksudnya, jawapan anda perlu jawab seperti jawapan yang soalan 3 yang cikgu tunjukkan tadi.
Lihat kepada cadangan jawapan. Baik, anda perlu tuliskan nilai terlebih dahulu untuk mengelakkan kehilangan markah. Nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai keberanian dan nilai harga diri. Tuliskan beberapa nilai yang anda rasa betul dan menepati. Nasihat cikgu adalah tulis sekurang-kurangnya 3. Tulis sekurang-kurangnya 3. Boleh lebih, tapi jangan kurang. Baik, kita lihat huraiannya. Jadi, soalan ini adalah wataknya adalah anda. Jadi, jawapan boleh tulis saya. Ayat pertama, saya akan sentiasa berwaspada apabila bersembang di ruangan sembang dengan orang lain yang tidak dikenali. Maksudnya berhati-hati. Yang kedua, saya tidak mendedahkan maklumat pribadi kepada orang yang tidak dikenali ataupun baru dikenali. Ada orang mungkin pura-pura nak berbaik-baik dengan anda. Jadi, anda tak boleh mendedahkan maklumat anda kepada orang lain yang tidak dikenali ataupun baru dikenali. Yang ketiga, untuk menjaga keselamatan diri, maka saya tidak buka atau membalas email yang tidak dikenali. Ada orang hantar email ataupun message kepada anda ataupun kalau secara online yang adalah messenger, kamu tidak membalas ataupun membuka mesejnya. Itu adalah selamat bagi diri anda. Membuat laporan kepada polis ataupun pentadbir laman web jika ada kes-kes yang mencurigakan. Mengabaikan panggilan atau mesej yang mencurigakan atau tidak dikenali. Abaikan dia saja. Ini adalah untuk elakkan diri menjadi mangsa buli cyber. Selepas itu, sentiasa peka terhadap isu buli. Perlu tahu, kalau berlakunya kes isu buli cyber, apa sepatutnya anda perlu lakukan. Jadi, apabila betul-betul mengalami masalah ini, anda boleh selesaikan dengan sewajarnya. Seterusnya, memberikan amaran kepada pembuli cyber untuk menghentikan perbuatannya. Okey, ini merupakan tindakan yang sesuai untuk elakkan diri daripada menjadi mangsa. Tidak berjumpa dengan pembuli cyber di tempat yang dijanjikan. Pembuli cyber ini mungkin dia ajak anda keluar untuk berjumpa dengan anda. Setakat di dalam talian untuk buli anda tak cukup. Dia mau jumpa kamu lagi. Jadi, berhati-hati dengan perkara ini. Memberitahu orang yang boleh dipercayai seperti ibu bapa atau guru. Berikan laporan kepada ibu bapa atau guru. Akhir sekali, memastikan kesahihan mesej yang diterima. Ini adalah mungkin mereka gunakan nama kawan anda untuk sengaja menjejaskan imej anda, menjatuhkan maruah anda. Jadi anda perlu memastikan kesahihan mesej yang diterima. Jadi ini adalah cara-cara yang sesuai digunakan untuk elakkan diri anda daripada menjadi mangsa buli. Seperti tadi, baik kamu lihat kepada esei yang anda tulis. Kalau esei yang ada minta nilai universal, anda tulislah nilai universal yang anda rasa betul. Cikgu cadangkan anda tulis sekurang-kurangnya 3 yang betul. Okey, 3 yang betul. Kalau kamu kurang confident, anda boleh tulis lebih tapi jangan terlalu banyak. Okey, kamu boleh tulis lebih tapi jangan kurang daripada 3. Okey, jangan kurang daripada 3. Selepas itu, jawapan anda perlu menjawab kehendak soalan.
soalan tanya tentang cara, anda perlu jawab tentang cara. Yang lain-lain tak perlu dijawab. Baik, latihan bahagian A, cikgu berikan sebagai latihan kepada anda untuk buat sendiri. Anda boleh minta jawapan dengan guru pendidikan moral anda. Latihan ini adalah diambil daripada modul Semarak Kasih Pendidikan Moral keluaran JPN Sarawak. Itu sahaja perkongsian daripada Cikgu Wong. Harap perkongsian ini dapat memanfaatkan murid-murid untuk menduduki peperiksaan dan membuat ulang kaji SPM. Terima kasih.